ayat yang kadang terkenal, tapi itu kesilapan usia biasa. Kita bukan malaikatnya. Begini tuan-tuan sekalian. Kita dalam kita menghadapi kehidupan ini sebagai orang Islam, kita kena ada sense of priorities in our life. Sense of priority should be given to certain activities. Kita mesti letakkan beberapa senarai keutamaan untuk kita lakukan dalam hidup. Kalau tidak, kita bercelaru, kita ikut suka aja. Ini macam lepas PKP ni dah tamat, masing-masing serbu kepada restoran, macam mana tak nak jumpa restoran. Dulu dalam permulaan dulu serbu ke tempat-tempat permainan di pantai dengan air terjun sampai Allahu Akbar. Dan yang paling banyak orang kita. Jadi seolah-olahnya macam tak pernah berjumpa lah. Mengapa jadi begitu? Kerana orang dah seolah-olahnya dah macam tak tahan lagi duduk dalam rumah. Itu kata beritanya. Tapi yang agak berlebih-lebihan tu orang Melayu, orang Islam. Sehingga ada video-video keluar tu orang yang bukan Islam komen. Orang Islam yang lebih-lebih sangat ni yang pergi ke tempat-tempat macam tu, sehingga tak ada dah perjarakan, pakai ini pun entah macam mana ya. Jadi apabila berlaku semula jangkitan ini ataupun mengembang dan sebagainya, ini kita nak buat macam mana? Waktu peringkat awal dulu kita kata COVID ni tak serang orang Islam, masjid-masjid tak kena waktu peringkat awal. Tapi setelah adanya kluster Seri Petaling dan lain-lain itu, kita nak kata apa? Yalah, dan ikut berita-berita saya dengar kluster masjid dan surau lebih banyak daripada kluster-kluster yang lain. Saya kata semua tak nak dibesarkan. Jadi kita nak kata macam mana? Waktu dulu seolah-olahnya COVID ini memilih orang pergi surau atau di masjid tu tak kena COVID. Tetapi sekarang ni COVID tu tak kenal dah surau dan masjid. Kadang-kadang persepsi kita tentang hal-hal begini pun kadang-kadang tak berjejak di bumi nyata. Itu agak pelik. Begini tuan-tuan sekalian, maksud saya kita katakan ini, keutamaan kita dalam hidup hari-hari ini. Yang pertama sekali, lebih-lebih lagi kita dikelilingi oleh bahaya yang macam-macam. Macam pagi tadi pun anak sepupu saya meninggal umur 38-39 tahun. Katanya disahkan sebagai COVID juga. Disahkan positif, tapi banyaknya masih ada hospital. Tiba-tiba dalam 4-5 hari dari demam badannya terus. Jadi begini, yang paling utama dalam hidup kita sebagai seorang Islam, kita mesti memastikan setiap waktu dan setiap detik kita hidup di muka bumi ini, sejak daripada kita mukallaf sampai kita mati, selagi otak kita ni mukallaf, selagi on, kita pastikan kita berada di atas landasan tauhid yang betul. Kalau walaiyazubillah, kalau ditakdirkan kita tergelincir tauhid kita dengan kerana sikap kita yang tidak mendalami tauhid, berlaku syirik, sama ada dengan percakapan kita dan komen kita atau dengan perbuatan kita, tuan-tuan sekalian, syirik ini dia membatalkan segala amal kebajikan yang kita buat. Itu yang saya kata saya concern sangat. Sebab ramai orang buat ibadat, tetapi mereka ambil perhatian atau tidak tentang elemen-elemen yang boleh membatalkan amal ibadat mereka, iaitu unsur-unsur syirik. Tak banyak orang berminat nak belajar benda-benda begitu. Mereka minat pergi ke masjid, minat pergi ke surau, tapi tak begitu berminat untuk mendalami benda-benda yang macam itu. Jadi sedangkan pergantungannya, jaminan keselamatan amal ibadatnya ialah sejauh mana dia berada dalam keadaan mentauhidkan Allah seluruh episod dia dalam hidup ini, terutama sekali waktu beribadat. Kita jangan rasa pelik tuan-tuan sekalian. Waktu kita beribadat pun kalau tak kena dia boleh lakukan syirik. Tuhan sebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak, hendaklah dia buat amal salih. Maka amal salih adalah amal kebajikan yang diterima
diterima oleh Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah dalam ibadatnya dengan sesuatu. Itu dari translation. Makna waktu kita beribadah pun boleh berlaku syirik. Macam mana contohnya? Dia balik rumah bapa mentua dia. Di rumah dia tak solat pun. Tapi dia balik rumah bapa mentua dia, rumah bapa mentua dia ustaz siap ataupun parak sikit, dia pun Allahu Akbar. Nak bagi bapa mentua dia tengok kata dia solat. Bukan kerana dia solat, ingin solat, tetapi kerana nak tunjuk kepada bapa mentua dia kata dia solat. Maka dia telah mensyirikkan ibadat dia. Macam mana kata dia boleh syirik? Sebab dia tujuan solat tu ialah kerana Allah. Tapi dia bukan kerana Allah, tapi kerana nak tunjuk kepada bapa mentua. Begitu juga orang bagi derma banyak-banyak. Nawaitunya untuk dapat kontrak. Ada orang dia bagi derma tertentu sebagainya, dia kata kalau namanya tak letak di atas kali, dia tak nak bagi derma. Jadi di mana ketulinan ibadat? Ketulinan ibadatnya bergantung pada apa, tuan-tuan sekalian? Ketulinan ibadat bergantung pada dua. Yang pertama, ikhlas semata-mata kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Mereka tidak diarahkan, tidak diperintahkan, melainkan mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas semata-mata kerana Allah. Apabila keikhlasan ini terjejas dalam ibadah, ketulinan ibadah itu terjejas. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ibadah tadi mesti menepati kehendak hukum syarak. Kalau tak menepati hukum syarak, kalau dia menyeleweng, orang panggil bid'ah. Tapi syarat kedua ni orang mudah nampak. Dia baca salah, dia amal salah, pakaiannya berlubang, mudah tegur, ya tak? Tapi syarat pertama, ikhlas semata-mata kerana Allah ini, dia kena mendalami tauhid. Sejauh mana ketulinan ikhlasnya tidak dikeranakan dengan sebarang kerana. Itu asas penerimaan amal ibadah. Jadi apabila penuh dengan kerana-kerana, maka ketulinan amal ibadah itu terjejas. Maka apabila amal ibadah itu terjejas kerana tidak tulin, lebih-lebih lagi kalau yang menjejaskan tadi berunsur syirik, seperti kerana-kerana yang lain. Sebab syirik, yang syirik khafi itu yang ni ternyata keluar TV banyak, ujub, riya, takabur, itu semua syirik khafi. Kalau ada waktu kita melakukan ibadah, membatalkan amal ibadah kita. Ya tak? Sebab itu semua syirik-syirik khafi. Yang berat tu kita tak nampak tengok. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, bahayanya syirik ini kalau dalam amal kebajikan kita. Tuhan berfirman, saya nak baca ini. Walaqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Sesungguhnya diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada mereka-mereka sebelum engkau wahai Muhammad. Jika kalau engkau mensyirikkan Allah, dalam arti kata mensyirikkan Allah, tak kira lah waktu mana pun, la yahbatanna 'amaluka, nescaya segala amalan yang kau buat itu jadi sia-sia. Wa la takunanna minal khasirin, maka engkau menjadi orang-orang yang rugi. Itu ayat pertama Az-Zumar 65. Ayat yang kedua surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka mensyirikkan Allah, nescaya segala amalan yang telah mereka lakukan sia-sia. Jadi inilah yang saya selalu concern tuan-tuan sekalian. Kita mesti menulingkan tauhid kita sepanjang masa. Jangan kita mudah sama ada keluar daripada mulut kita, hati kita atau minda kita perkara yang boleh membatalkan tauhid. Sebab lawan kepada tauhid ialah syirik. Tauhid mengesahkan Allah, syirik menyekutukan Allah. Sebab itu waktu kita nak tidur malam pun kita dituntut kita tidur di dalam tauhid. Kita bacalah, kita niat tasbih, kita buat lena itu je. Ada orang dia nak lena kena TV on, dia tengok TV dia boleh lena. Jadi bukan dia bukan dengan tauhid. Ada orang begitu. Ada orang dia lena kena ada ayat Quran macam itu, mungkin elok sikit.
Tapi ada orang dia kena TV on, dia boleh lena. Jadi dengan kerana itu tuan-tuan sekalian, kita waktu kita tidur, kita kena tidur di dalam tauhid. Sebab kita takut-takut nanti besok tidur kita tu terus menerus, tak bangun lagi dah. Banyak dengan kita orang meninggal di dalam lena ya. Jadi itu yang kita takut. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, jagalah tauhid. Itu asas. Kalau kita nak kata master key, katalah yang kau, tapi itulah tunggak utama tauhid kita. Sebab itu apabila ditanya kepada Nabi, sesiapa yang menamatkan nafasnya terakhir dengan la ilaha illallah, Allah, dia mati maka masuk syurga. Apabila ditanya kepada Nabi, kalau dia pernah berzina, walaupun berzina, kalau dia mencuri, walaupun dia mencuri, ditanya 3 kali, Nabi ulang macam itu juga, menunjukkan mati di dalam tauhid itu jadi jaminan untuk dia diselamatkan daripada siksa neraka. Walaupun sebelum itu dia maksiat banyak dia lakukan. Itu lesen besar tauhid. Maka dengan sebab itu saya agak kesal lah orang-orang yang tak berminat nak belajar benda-benda begini. Dia lebih suka nak baca doa itu, doa ini. Masih dia nak kepentingan diri. Doa itu nak bagi jadi kaya, nak bagi jadi isteri pertama tu, dia nak kahwin lagi satu. Macam-macam. Semua untuk kepentingan diri. Tapi untuk dia selamat dunia akhirat, dia tak ambil kisah sangat. Saya setelah meningkat macam ini, apa yang saya nak yang inilah. Duit-duit ni tuan-tuan sekalian, berapa tahun lagi kita nak makan? Entah, saya dah 72 tahun 7 bulan dah ni. Entah berapa tahun lagi. Jadi dengan sebab itu, saya nak ini yang paling asas sekali. Sebab itu tuan-tuan sekalian, di dalam ayat Quran, 2 perkataan yang selalu Tuhan sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Surah An-Nisa ayat 36. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkannya. Selalu ayat yang seumpama ini terlalu banyak dalam Al-Quran, menunjukkan kita mesti memastikan amal ibadah kita disertai dengan keadaan mentauhidkan Allah. Dia kata jangan mensyirikkan Allah, tu maknanya amal ibadah dilakukan dengan keadaan mentauhidkan Allah. Dia tak ada perkataan kata kamu mentauhidkan Allah. Dia kata sembah Allah, jangan syirik. Bermakna kamu mesti sembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia dan jangan sekali-kali berlaku syirik. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pegangan-pegangan macam inilah yang menjadi master key dalam kehidupan kita untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini bukan satu perkara yang kecil-kecilan. Sebab itu orang yang berpegang dengan kalimat tauhid ini, saya nak baca lagi ayat. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Surah Al-Baqarah ayat 256. Dalam bab agama tak boleh paksa, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Jadi maknanya bebas dengan agama lain. Bukan, di dunia kita tak boleh paksa dia. Dia nak pilih agama dia hak dia, tapi di akhirat dia tanggung. Bermakna sisi Allah bukan kita boleh pilih sebarang agama, mesti agama Allah, Islam. Cuma kita nak paksa atas nama dunia, tak boleh. Dengan sebab itu, sebab sesungguhnya yang benar itu telah ternyata daripada yang sesat. Sesiapa yang menolak taghut ini segala perkara yang berlawanan dengan tauhid, segala perkara yang berlawanan dengan Islam. Sesiapa yang menolak taghut dan beriman dengan Allah saja serta mentauhidkannya dengan betul, dia sesungguhnya telah berpegang di atas satu ikatan, satu simpulan yang cukup kuat, tidak boleh bercerai-berai lagi dah. Bermakna dia telah berada di atas satu landasan yang solid, yang cukup kuat untuk menjaminkan dia selamat di dunia dan di akhirat. Itu maknanya. Sebab dia orang yang menolak taghut dan menerima Allah saja sebagai asas pimpinan ta'asya dia di dunia, Allah melindungi dia. Perbantuan ayat yang berikutnya 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kerana Allah menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman macam itu, yang mengeluarkan mereka daripada kesesatan, kekufuran kepada cahaya iman.
Manakala orang yang kufur, wallazina kafaru, orang yang kufur, awliya'uhum at-taghut, yang menjadi wali kepada mereka, yang menjadi penguasa kepada hidup mereka ialah taghut. Taghut ni segala perkara yang berlawanan dengan Islam. Atas nama Islam ke, atas nama agama ke, atas nama ideologi ke, atas nama patung berhala ke, apa tak kira. Semua tu taghut asalkan dia berlawanan dengan Allah. Maka orang yang menjadi kufur ini, yang menjadi awliya kepada mereka atau orang harapan mereka ialah taghut. Manakala taghut itu mengeluarkan mereka daripada cahaya iman, memasukkan mereka kepada kegelapan, kesesatan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan orang-orang macam ini menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itu asas tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kerja masa ni payahlah banyak isi poin, banyak poin. Saya sambung. Pegangan orang yang berada dalam tauhid yang betul, tuan-tuan sekalian, seperti sepohon batang, sepohon pokok yang kuat, akar tunjangnya berada di bawah perut bumi, dan pohon ini mengeluarkan hasil yang banyak, dapat menjadi faedah kepada dirinya dan kepada orang di sekeliling pokok itu. Tuhan bandingkan orang yang kuat imannya macam itu. Tuhan kata, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Terjemah sekali dulu. Apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad, Allah memberi perumpamaan kalimah yang baik. Kalimah yang baik ini ikut ulama kata ialah kalimah syahadah tauhid, la ilaha illallah. Seperti mana satu pokok yang baik, pokok yang bagus, akarnya berada di perut bumi dan cabangnya menjalar ke atas langit. Dia memberi hasil daripada buah-buahannya yang boleh diberi makan kepada semua manusia. Semoga mereka insaf yang mereka terdapat rezeki. Tetapi sebaliknya kalau pokok yang buruk, wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin khabisatin iktusas min fawqil ardi ma laha min qarar. Ayat yang berikut dengan dia, iaitu ayat yang ke-26, iaitu manakala kalimah yang buruk, kalimah yang memuja taghut, yang membuat perkufuran. Apa perbuatan dan sikap yang buat perkufuran? Seperti pokok yang buruk, yang tidak ada akar di bawah, yang bila-bila masa boleh tunjang, boleh kita kata boleh terbungkas, orang kata boleh terbungkas, maka tidak memberi hasil apa-apa. Itulah bagi bandingan nature zaman dulu. Kalau zaman sekarang ni saya pernah cakap, seperti bangunan 40-50 tingkat yang kita tengok tu, apa yang kuat bangunan itu? Ialah foundation yang di bawah tu. Foundation yang dibuat kadang-kadang sampai di bawah tu mungkin setinggi 2-3 bangunan yang dipacak dalam bawah, yang diasapkan dengan alat kekuatan yang paling kuat. Lepas tu ditimbus foundation tu, orang tak nampak pun foundation tu, maka dia letaklah bangunan 4-50 tingkat di atas. Tapi orang pujanya orang nampak, hebatnya bangunan ini, cantiknya bangunan ini. Tapi apa asas kekuatan bangunan itu? Ialah foundation yang berada di bawah itu. Kalau foundationnya tak kuat, bangunan itu akan tumbang seperti apa? Hal tawa pada dulu habis. Macam itu Tuhan bagi bandingan. Kalau zaman sekarang itu bandingan saya, zaman dulu Tuhan bagi berbanding pada pokok macam itu. Jadi kalau orang punya tauhid yang kuat, itu asas tunjang dia akan selamat, dia berada di mana-mana pun. Kemudian tuan-tuan sekalian, selanjutnya itu yang pertama, mesti kita berada di atas asas tauhid yang kuat sepanjang masa. Jangan sekali-kali membiarkan kita terombang ambing dalam bab ini. Walaupun ramai orang tak pedulikan hal ini, tapi saya menyeru. Saya walaupun bidang kepakaran pengajian saya adalah bidang syariah dan undang-undang, tapi dalam dakwah di masjid saya utamakan bidang-bidang macam ini sejak sekian lama. Saya baca banyak bahan-bahan itu untuk saya mampu menyampaikannya. Yang kedua, kita mesti banyak memohon pengampunan daripada Allah dalam kehidupan kita. Sebab permohonan daripada Allah, minta istighfar kepada Allah. Sebab Nabi sebagai seorang Nabi yang maksum, dia jamin syurga.
Dijamin dia tak buat salah, tapi dia berdoa kepada Tuhan tak kurang daripada, dia tak beristighfar kepada Allah tak kurang daripada 70 kali satu hari. Jadi kita siapa dia banding dengan Nabi? Sebab itu sikap kita tuan-tuan sekalian dengan Allah jangan seperti sikap kita kepada manusia. Kepada manusia ni kalau orang tuduh kita melakukan jenayah, kita sanggup ambil lawyer sampai beratus ribu nak lawan, walaupun kadang-kadang dah clear dah kes tu, tapi nak lawan kata kita tak salah. Tak apalah, itu undang dunia. Tapi dengan Allah, sikap lemah lembut kita dan kita minta ampun kepada dia sepanjang masa tanpa memikirkan kesalahan kita itu terbaik. Macam seorang anak yang saleh, setiap kali dia berjumpa, dia bercakap, telefon dengan mak dia, minta maaf mak ya, minta maaf abah ya, sebelum dia nak berhenti. Itu anak yang paling baik, menyejukkan hati mak bapak. Tak mesti ada kesalahan. Kadang-kadang dia buat salah tapi dia tak sedar, dia tak kata dia tak buat apa-apa, tapi maknya dah kecil hati. Katalah dia telefon, selang satu hari dia telefon, selang satu hari dia telefon, tiba-tiba selang sampai 3 hari dia tak telefon. Dia kata no news is good news, mak dia bukan faham pun yang itu. Jadi iya anak aku. Jadi bila mak dia dah kecil hati, kalau dia tak boleh justify mak tu kecil hati, dah terguris hati mak tu. Begitu sekali kita kata kita tak buat salah. Yalah. Jadi jangan kita fikir hal macam itu. Jadi dengan Tuhan lebih-lebih lagi lah. Sebab itu Tuhan sebut dalam surah, untuk balik tengok surah Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ayat yang cukup indah. Ayat ni ayat munajat sebenarnya. Inna fi khalqis samawati, panjang ayat munajat yang patut kita baca waktu kita sembahyang subuh dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendengar seseorang menyeru kepada kami yang seruannya adalah kamu beriman kepada Allah. Siapa dia yang menyeru ni? Tentulah Nabi. Maka kami pun berimanlah dengan seruan orang ini, maksudnya seruan Nabi itu. Maka kami pun berimanlah. Kerana seruannya untuk kami beriman, maka kami beriman. Itu suruhan pertama. Maka kami pun berimanlah. Fa'amanna. Rabbana faghfir lana. Langkah yang kedua setelah kami beriman, maka ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami. Apa dia punya signifikan? Lepas mengaku beriman, minta ampun daripada Allah. Apa signifikannya? Iaitu kita menyadari sebelum kita beriman ataupun belum kita menguatkan iman itu banyak sangat kesalahan kita. Jadi setelah kita beriman atau kita menguatkan iman, kita minta ampun segala keterlanjuran yang berlaku sebelum ini. Maka diletakkan minta ampun itu immediately selepas kita mengaku kita beriman. Yang ketiga, wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, Tuhan kami, hapuskanlah dosa kami. Segala keburukan yang kami buat tu hapus kira, potong. Itu maksudnya. Itu permintaan yang ketiga dalam satu ayat ni. Ada lagi sebut yang terakhir, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami ini bersama dengan orang-orang yang buat baik. Jadi kita tengok susunan ayat ini. Kita minta disuruh kita beriman, maka kita beriman. Sebaik saja kita beriman, kita minta beristighfar kepada Allah. Sebaik saja kita beristighfar kepada Allah, kita minta Tuhan hapus segala dosa kita. Lepas itu kita minta kita dimatikan sebagai di kalangan orang-orang yang buat baik. Ayat yang ringkas tapi ada 4 permohonan kita. Itu bukan yang kedua kita minta ampun. Sikit keutamaan, ranking saya sebut tadi. Yang pertama tauhid dan ibadah kita. Yang kedua kita selalu minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, kita kena selalu sedar dan muhasabah diri apabila kita terlanjur. Apabila kita terlanjur, kita silap, kita kena cepat-cepat sedar dan tabah diri. Orang yang macam ini adalah orang yang paling bijak. Dia tentu sekalian, dalam klasifikasi kaedah mantik, orang yang paling cerdik sekali, dia sedar kesalahan dia dan dia betulkan dirinya sebelum orang tegur. Itu paling cerdik. Yang kedua, dia sedar diri dia setelah orang tegur tapi dia terima. Itu nombor 2 tarafnya. Yang teruk sekali, dia tak sedar dia salah, orang tegur pada tak terima. Masuk pada golongan ketiga ni, habislah.
Nak jadi anggota masyarakat berbayar menjadi suami peteruk. Dia dah tak tahu. Orang beritahu dia tak nak terima pula. Ini kalau kaedah fiqh dia panggil, kaedah bahasa dia panggil jahil murakkab, 2 kali jahil. Dia tak tahu kata dia jahil dan orang tegur dia tak nak terima. Dia tak tahu kata orang tu tegur dia betul. Jadi jangan kita masuk golongan ketiga. Golongan yang pertama terbaik kali, sebelum orang tegur kata dia salah, dia dah tahu terlebih dulu. Itu paling baik, paling bijaksana. Yang kedua, dia tak tahu tapi orang tegur cepat-cepat dia terima. Dua taraf. Yang ketiga yang tak berguna ni, dia tak tahu dah salah tapi orang tegur tak nak terima. Itu dah jadi ego, dah jadi apa macam-macam. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kaitan ego, kaitan takbur, kaitan angkuh ni ada kena mengena dengan sikap yang ketiga ni. Orang kata dia ni tak cakap apa, orang letakkan orang cakap orang lain. Sikap tegas lain, tapi sikap mempertahankan pembohongan, mempertahankan palsu, tak ikut orang, itu bukan tegas. Tegas lain. Tegas di atas kebenaran. Dia kata, saya tegas, saya tak nak Allah. Walaupun yang dipendiri aku salah. Itu tak pakai. Jadi dalam konteks yang ketiga dia baca ayat ni. Tuan-tuan tengok ayat ni. Tuan-tuan balik rujuk Surah Ali Imran 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan, iaitu orang-orang yang baik gini apabila dia buat maksiat, buat keburukan, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Apa dia ni? Buat maksiat, menzalimi diri mereka. Sebab orang yang buat maksiat ni kalau dia buat dengan sengaja, dia tak bertaubat, mereka menzalimi diri mereka, iaitu mereka membiarkan mereka dihumbankan ke neraka. Maka dengan sebab itu dipanggil mereka ini menzalimi diri mereka sendiri. Orang beritahu kata berarti salah maksiat, orang tegur tak nak terima. Bermakna dia menzalimi diri sendiri sebab dengan membiarkan dia terhumban ke neraka. Itu maksud dia. Tapi bagi orang yang baik ini, apabila dia buat maksiat ataupun dia menzalimi diri sendiri dengan melakukan perkara yang salah tadi, zakarullah, cepat-cepat dia ingat Allah. Yang ini yang baik. Cepat-cepat dia mengingat Allah, dia insaf kepada perbuatan itu salah. Sama ada orang tegur dia atau orang peringatkan dia, atau dia sendiri insaf. Cepat-cepat mereka ingatkan Allah. Apa yang dia buat selepas itu? Fastaghfaru lidunubihim, maka orang yang macam ini cepat-cepat dia minta ampun daripada Allah terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Sebab dia yakin, wa man yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Dan orang ini setelah dia sedar kesalahan dia, cepat-cepat minta ampun daripada Allah, dan dia yakin Allah yang boleh mengampunkan dia. Dan sebagai ciri terakhir orang yang macam ni, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak degil untuk melakukan perbuatan itu. Maknanya apabila dia ada insaf, dia minta ampun, dan dia tak degil lagi, tak stabil untuk teruskan perbuatan itu. Maknanya dia berhentilah. Ada orang jangan tegur, jangan pedih, terus nanti ketika something gitu. Sedangkan orang yang baik tidak macam itu. Itu ciri yang ketiga, iaitu banyak insaf. Insaf ini tuan-tuan sekalian, dia membawa kepada dia bertaubat. Ini tambah lagi ni. Sebab nak bertaubat ni orang yang insaf. Orang yang tak insaf dia tak bertaubat. Kita tengok yang bergelumang dengan maksiat, jarang kita ajak dia bertaubat. Apa nak bertaubat? Yang nak bertaubat ni orang yang insaf, seperti ayat tadi. Bila dia buat salah, dia cepat ingat Tuhan, dia rasa salah, dia ampun, dan diikuti dengan dia bertaubat. Maka Tuhan sebut dalam ayat berikutnya, itu surah Al-Furqan ayat 70. Ila man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ini cukup signifikan. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Kecuali ini tak dikira kesalahan. Ayat sebelum itu mengatakan mereka ni berzina, mereka ni mensyirikkan Allah. Tapi dia cepat-cepat bertaubat, dan dia beriman semula, wa amana wa amila amalan salihah, dan dia buat baik. 3 ayat dia digabungkan, apa signifikannya? 3 benar. Yang pertama dia bertaubat, yang kedua dia beriman semula, yang ketiga dia buat baik. Apa dia punya kaitan? Maknanya setelah dia insaf, dia bertaubat. Dia bertaubat ni maknanya dia menyesal apa yang dia buat. Dia berhenti immediately apa yang dia buat itu, dan dia berazam tak akan buat lagi dah masa depan.
Itu taubat biasa. Kalau melibatkan hak manusia seperti dia menzalimi orang tertentu atau menganiayai orang tertentu, dia kena berjumpa dengan orang itu untuk lepas taubat dia. Kalau tidak, banyak taubat-taubat yang Tuhan tak berterima sebab dengan manusia dia tak selesai. Dengan Allah insya-Allah. Jangan syirik aja. Jadi dia bertaubat, lepas tu dia beriman semula. Apa makna dia bertaubat, dia beriman semula? Sebab waktu dia buat maksiat itu, sebelum dia taubat tadi, kemungkinan imannya dah jatuh. Apa sebab? Terdapat satu hadis. Tidak akan mencuri seseorang itu kalau waktu dia mencuri tadi dia masih beriman. Kalau dia beriman dia tak mencuri. Bermakna kalau dia mencuri itu imannya dah tak ada. Begitu juga tak akan berzina seseorang itu waktu dia berzina itu kalau dia beriman. Kalau dia berzina juga bermakna imannya dah tak ada waktu itu. Hadis sahih. Ada lagi satu settingan. Mencuri, berzina, minum arak. Dia takkan minum arak seseorang itu melainkan waktu dia minum arak itu dia tak beriman. Bermakna waktu melakukan dosa-dosa besar itu imannya dah jatuh. Dengan sebab itu dia kata dia bertaubat, dia beriman semula kerana hadis tadi. Dan dia buat baik. Apa maksud buat baik sini? Dia membuktikan yang imannya tu, taubatnya tu tulen. Maknanya dia bertaubat, dia membuktikan perubahan perangai. Kita boleh tengok orang yang pergi Mekah. Saya waktu saya budak-budak, waktu saya zaman belasan tahun saya di kampung dulu. Di kampung saya tu ni zaman dah 30 tahun dulu. Bekas kaki penyamun, kaki pencuri di kampung waktu zaman Jepun. Orang bagi tahu kata dia tu rebuih tampuk tu, orang Kedah kata rebuih tampuk, maknanya orang kahak. Kemudian orang beritahu kata dia ni sianu-sianu. Saya memang ingin tahu, saya pergi jumpa dengan dia. Saya dapat Pak Angah tanya dia pengalaman Pak Angah tentang hal itu. Oh Hashim, jangan tanya aku lah, aku tak mau nak dengar, aku tak mau ingat dah benda tu, hampir tanya orang lain lah. Aku tak mau ingat dah benda tu, aku dah taubat. Dia tak mau betul. Memang dia ni dah berubah besar. Setelah dia Islam macam tu, dia pergi ke Mekah, dia bertaubat, dia balik menjadi manusia baru, manusia yang langsung. Jangan kata nak berbual benda tu dia nak ingat, aku tak mau lagi dah. Sebab itu dia telah proofkan perubahan perangainya. Sebab itu orang kata antara tanda-tanda haji mabrur apa dia? Orang kata tanda-tanda haji mabrur tu hitam di dahi. Itu tak ada hadis kan macam tu pun. Tanda kata haji mabrur antaranya ialah dia balik, dia berubah perangainya. Kalau orang ke masjid, rajin pergi masjid, ibadat dia buat dengan elok, perangai dia berubah, antara haji mabrur. Kalau dia perangai macam itu, belum pergi Mekah, balik pun macam tu, bahkan teruk lagi, haji tu haji mardud. Haji yang ditolak, walayyazubillah. Cuma macam orang sesuatu tempat, tanya balik haji apa dia? Pakai serban, beli minyak atar banyak-banyak. Tak apalah, itu pasti masih. Tapi sebenarnya itu pahaman kita. Kemudian siapa yang bertobat macam itu, dia buat baik, apa dia punya faedahnya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang-orang yang macam ini, Tuhan telah gantikan maksiat yang mereka pernah buat itu dengan kebaikan. Ini yang paling besar sekali. Kesan taubat apabila diterima Allah, segala maksiat yang dia buat sebelum itu hapus kira dan gantikan tempat itu dengan kebaikan. Sebab itu saya pernah kata berkali-kali, jalan pintas untuk membanyakkan pahala kita ialah banyak bertaubat. Di samping kita buat kebajikan banyak-banyak ni, tapi kalau maksiat tu masih bermaharajalela atau dosa-dosa lama tu masih ada, belum tentu kebajikan dia buat ni boleh menandingi dia. Yalah. Maka dengan sebab itu, di samping kita buat kebajikan, kita kena taubat yang untuk membanyakkan pahala, iaitu di samping kita buat kebajikan, kita kena taubat segala perbuatan yang kita buat yang lepas-lepas, taubat yang betul-betul tulen. Maka Tuhan gantikan tempat maksiat itu dengan kebajikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka karena Allah itu Maha menerima pengampun dan Maha penyayang. Dan kita bagi laluan dulu, saya nak bagi tanya tadi, sila kita bagi laluan kepada muazzin. Disilakan. Datuk lah, dengar suara Datuk sekali ya.
Rasulullah, ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tersambung sikit lagi. Proses ketiga tadi saya kata dia kena bertaubat, dan taubat itu taubat yang tulen lah, bukan taubat yang taubat buat lagi. Saya dah uraikan itu. Yang keempat, kita dah tua-tua ni, kita banyak melakukan hal-hal yang memurnikan jiwa kita. Mungkin pikiran-pikiran karut, perasaan-perasaan yang tak elok yang bergelumang di jiwa kita selama ini, dengki, khianat, dendam orang itu orang ini, kita tepikanlah. Tak sempat dapat apa-apa dah. Bahkan jiwa kita, ketenangan kita terjejas, bahkan keadaan kelang kabut lagi payah. Jadi proses pemurnian jiwa ni yang keempat, paling penting kita amalkan. Kalau orang kata nak belajar tasawuf, bukan nak apa tu, saya tak sebut perkataan tu, tapi kita perlu membanyakkan perkara-perkara yang menginsafkan kita untuk memurnikan jiwa kita. Proses memurnikan fizikal mudah, tuan-tuan sekalian. Kita ambil shampoo elok-elok, kita pakai sabun elok-elok, kita pakai baju elok-elok, kita pakai minyak wangi elok-elok, dah murni lah, elok dari segi lahiriah. Tapi banyak orang cantik dari segi lahiriah, dari segi fizikal macam tu, tapi hatinya berkarat, kotor banyak. Banyak macam itu. Tengok hebat di luar, tapi perangai Masya Allah penuh dengan riak, penuh dengan hasad, dengki. Maksud pemurnian jiwa sini yang itu kita nak. Perubahan daripada perubahan yang kedua, perubahan secara fizikal, tuan-tuan, bukan yang kedua. Perubahan secara spiritual, perubahan secara rohani ini, perubahan yang cukup memberi kepuasan kepada kita. Bahkan kalau ikut Islam, penampilan kita secara lahir itu biar datang daripada dalam.
Mana kalau kita tawaduk, kita penampilan kita nampak lemah lembut tu, memang hati kita macam itu. Tapi kalau hati kita keras juga, kita lemah lembut tu hanya kita berseniwara. Berseniwara ni kalau orang Arab kata munafik lah. Dia tu sebenarnya keras kepala, tapi nampak je warak-warak tu memang hati. Jadi kita tak nak macam itu. Dialah sifat-sifat yang mahmudah, rendah diri, tawaduk, cukup, ihsan dan berbagai-bagai itu memang berada di dalam hati. Dan kita jelmakan dengan perangai kita yang lemah lembut, sopan santun, segi sikap kita, kesederhanaan dan sebagainya. Jadi penampilan luar itu biar mencerminkan apa yang ada di dalam. Itu proses permurnian jiwa. Terutama yang kita kena murnikan ni, menyucikan jiwa daripada perangai yang buruk. Sifat-sifat yang mazmumah yang utama apa dia? Takbur, riak, angkuh, ujub, syirik dan sebagainya tu. Top sekali syirik, riak, angkuh, takbur. Itu syirik khafi semua tu. Sebab tu semua sifat-sifat utama Tuhan tiba-tiba manusia ambil. Dia gantikan dengan sifat-sifat mahmudah terpuji, rendah diri, tawaduk, jujur, ikhlas dan lain-lain. Kalau boleh buat yang ini, betul-betul kita ni berada di atas asas ketakwaan kepada Allah. Sebab takwa tak akan terjelma apabila kita dapat menyucikan jiwa kita dan kita dapat tampilkan dalam tingkah laku lahiriah. Sebab tuan-tuan tengok definisi takwa apa dia? Patuh segala kita perintah Allah dengan melakukan segala yang disuruhnya dan hindarkan segala larangannya. Tapi benar tu biar sampai ke hati. Tuhan sebut dalam firman-Nya yang selalu kita baca, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan bagaimana keindahan Allah menciptakan jiwa itu. Jiwa sini termasuk tubuh badan hati kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan memberi ilham kepada jiwa yang elok ini apa yang tak baik, apa yang baik, apa yang zalim, apa yang takwa. Untuk jiwa yang elok tadi memilih. Qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah orang yang berjaya menyucikan jiwanya itu dengan memasukkan sifat-sifat mahmudah dan menyingkirkan sifat-sifat apa dia? Mazmumah yang telah. Wa qad khaba man dassaha. Maka akan frah dan kecewa, gagallah orang-orang yang masih mengotorkan jiwanya dengan sifat-sifat yang berlawanan tadi. Ini ayatnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kehebatan seseorang kalau kita tengok bukan kehebatan penampilan lahiriah, tapi kehebatan daripada dalam, tapi jelmaannya dalam bentuk lahiriah. Kata dia memang tawaduk hatinya, tapi dia jelmakan dengan tingkah lakunya yang baik. Kalau tidak dia panggil dia berlakon. Dia sengaja buat saja dia berlakon, buat lemah lembut, tapi sebenarnya tidak, dia tak bertahan lama. Saya pun punya kelemahan banyaklah sifat-sifat yang macam ini. Minta Tuhan ampun kelas saya. Sebab payah nak hindarkan benda gini ini peratusnya tu kerana suka. Tapi kita kena insaf. Nilai kita sebenarnya yang itu. Sebab ini akan menaikkan martabat keinsanan kita. Akan menaikkan martabat kita segi keinsanan kita. Bahkan segi ibadah kita pun dia menambahkan ketulinan ibadah kita. Sebab dia bertunjangkan ikhlas, jujur, takwa dan sebagainya. Ya tak? Yang kelima yang terakhir sekali, barulah kita suburkan kehidupan kita dengan banyak melakukan ibadah. Ya, ibadah yang berasaskan yang utama adalah ibadah yang berteraskan tauhid. Maka kita banyakkan perkara yang boleh menambahkan ibadah, baca Quran banyak-banyak, bagi sedekah banyak-banyak, buat apa-apa yang baik dengan yang baik, tapi mesti bertunjangkan kepada ketulinan tauhid. Dan mengikut Syekh Qardawi dalam kitab yang sebuah kitab tertentu, dia kata Tuhan gandingkan amanu wa amilus salihat. Mereka beriman dan mereka buat baik. Buat baik itu ialah kebajikan atau ibadah. Atau secara singular dia guna amana wa amilus salihat, macam saya baca tadi. Dia beriman dan dia buat baik. Kalau plural, mereka beriman dan mereka buat baik. Gandingkan dua perkataan ini dalam Al-Quran tak kurang daripada 70 kali. Hampir-hampir 70 kali. Bermakna tidak ada guna orang beriman kalau dia tak buat kebajikan, tak buat baik ibadah. Tak nak guna dia buat baik, buat kebajikan kalau tak disertai dengan keimanan mentauhidkan Allah. Bagaimana dua saling memerlukan untuk menjadikan benda itu terbaik dalam hubungan kita dengan Allah dan manusia. Jadi sebagai ringkasannya saya dah sebut 5 perkara yang patut kita ambil perhatian. Yang pertama, kita mesti kuatkan tauhid kita semantap yang boleh. Dalam amal ibadat kita mesti berteraskan tauhid. Yang kedua, kita kena banyak beristighfar kepada Allah yang saya sebut tadi. Yang ketiga, kita banyak menyedari muhasabah perbuatan yang kita buat, ya. Dan muhasabah ini akan membuat pada kita
sedar dan kita taubat. Dan yang keempat sekali ialah kita memurnikan kita ni sebagai segi kerohanian, segi jiwa kita, dengan menghapuskan sifat-sifat yang mazmumah dan kita gantikan dengan sifat-sifat mahmudah. Dan yang kelima, barulah kita banyakkan segala amal-amal kebajikan kita buat. Mengapa saya letak amal kebajikan itu yang kelima? Sebab tidak ada faedah kebajikan itu kita buat kalau step pertama, step kedua tak begitu elok. Kata dia buat kebajikan banyak, dia bagi derma banyak, tapi tauhidnya entah ke mana, ketulinannya entah ke mana, keikhlasannya entah ke mana. Iyalah. Itu yang saya maksudkan. Bukan saya nak katakan semayang tu nombor 5, bagi sedekah tu nombor 5. Bukan itu maksudnya. Tapi prioritinya kena bagi apa perkara yang boleh mengindahkan amal ibadah kita. Iaitu bergantung pada tauhid kita, bergantung pada sedikit banyak setiap kita bertaubat dan lain. Barulah hasil amalan yang kita buat tadi metulen dan indah. Jadi itulah saja isi yang saya nak cakap pada malam ini. Segala salah silap itu saya, kelemahan saya, dan yang benar itu ialah daripada Allah. Saya bercakap berbanyak tersasul sebab gigi saya tinggal tak sampai 7 atau 8 batang seluruh gigi ini. Dah sedang proses, dah gigi nak ganti gigi baru. Itu pun tak tahulah. Jadi dah habis dah gigi, jadi nak sebut sin sa tu cukup susah. Tapi tak apalah. Terimalah seadanya. Dan ini pun memperingatkan saya yang saya telah berada di penghujung kehidupan, sebab Tuhan banyak ayat yang Tuhan sebut. Antara tanda kata tua, rambut beruban. Antara tanda tua juga berjalan bongkok. Kalau kita tambah, antara banyak tanda tua juga ialah gigi dah cabut banyak. Koma tu dah banyak kali dah, cuma tak full stop lagi. Itu yang saya insaf gitu. Semoga apa yang sampaikan ini ada kebaikannya. Terima kasih banyak kepada mereka-mereka yang sudi mendengar. Dan kalau ada kesalahan apa-apa, maafkan saya sebagai manusia biasa, terutama adalah macam ini. Dan segala kebaikan itu semua daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.